kita dalam dunia PDPR ya, sebenarnya daripada webinar ini yang penting, selalunya kita akan pastikan ilmu itu tetap berjalan rancak sekalipun berdepan dengan wabak ataupun gangguan tak dapat berkumpul. Dan kita nak bersama salah seorang peserta webinar yang bersyukur kerana masih lagi dapat menimba ilmu sekalipun tak dapat secara berdepan. Beliau Maya juga begitu bermakna. Beliau telah pun menjalani sebanyak lebih daripada 20 webinar dan beliau juga menggunakan pelantar tersebut untuk conduct training beliau sendiri. Jadi kita bersama-sama dengan Ahmad Syuhaimi Haji Muhammad Ali. Assalamualaikum Encik Ahmad. Waalaikumsalam Nas. Waalaikumsalam Fitri. Apa khabar? Khabar baik. Handsome orang dia ya sebenarnya. Baik, macam mana? Okey, saya panggil Syuhaimi boleh ya? Boleh. Syuhaimi, pada peringkat awal, adakah anda canggung ataupun gekok untuk webinar ni? Pada peringkat awal dulu. Okey, kalau pada peringkat awal tu memang kita rasa sedikit canggung sebab dari segi sistem yang kita nak pakai. Yang kedua, kadang-kadang sistem tu tak stabil. Yang ketiga, kadang sangkut sana sini. Yang kedua, macam mana kita nak tarik orang kalau kita sendiri yang bercakap. Itu satu hal lagi, kan? Dan dalam masa yang sama, kadang-kadang gangguan lain datang. So ada berlakulah canggung kat situ pada peringkat awal, especially bila kita start PKP tu. Tapi lama kelamaan benda tu jadi kebiasaan. Dan saya rasa sistem tu kalau compare tahun lepas dengan tahun ni, dia dah jadi lebih stabil kalau kita perasan berbanding tahun sebelumnya lah. So roughly macam tu lah. Peringkat awal memang ada rasa canggung tu, tapi lama kelamaan dia dah jadi biasa. Alam biasa tegal biasa begitu ya. Ya, betul. Ya saya. Jadi setakat ni apakah jenis webinar yang digemari Encik Syuhaimi? Apa saja pun boleh ke anda ada topik-topik yang spesifik yang ingin dikejar? Okey, kalau ikutkan saya ni jenis apa saja pun boleh. Tapi sebab saya ni pengamal sumber manusia. Jadi banyak juga yang saya attend melibatkan perkara berkaitan dengan sumber manusia. Sebab macam Fitri cakap tadi, kita tak nak ketinggalan dari sudut ilmu. Sebab sebenarnya dalam tempoh beberapa tahun ni, lebih-lebih lagi bila negara memperkenalkan IR 4.0, ada banyak benda-benda baru sebenarnya datang tapi kita tak dapat nak attend certain kelas. Betul. So contohnya future of work, macam mana kerja hari ni, benda yang berkait dengan artificial intelligence dalam HR dan digitalization. So benda-benda baru yang kita nak tahu, kita nak belajar. Jadi sama Syuhaimi sebagai HR practitioner ni dah 23 tahun ya di dalam sumber manusia. Jadi orang kata it's normal lah kalau kita nak menimba ilmu dengan disiplin kita sendiri ya. Ya. Jadi macam mana pula kalau kita ada minat-minat yang lain, macam katakan kita suka fotografi ke dan sebagainya. Susah ke kalau kita nak belajar secara atas talian? Okey. Sebenarnya fotografi tu pun saya minat juga. Even malam tadi pun saya masuk kelas kelas untuk jual fotografi kan. So sebelum ni saya masuk pasal macam mana nak ambil gambar guna phone, kemudian macam mana nak edit. Kemudian bagaimana nak jual gambar di talian. Mungkin tak mahal dalam $15, $20, $30, tapi dia boleh jadi recurring income. So benda-benda macam tu pun saya attend. Ada juga attend benda lain, contohnya macam majlis profesor akan datang ni, dia akan buat pasal perpaduan negara. Di mana wujud defisit kepercayaan tentang kita bulan kemerdekaan. So ada topik yang mungkin menarik minat saya juga. Sebab saya latar belakang pendidikan saya sains politik. So ada benda yang berkait dengan benda tu saya minat juga. So tentang penjagaan kucing, benda-benda macam tu. Memang betul fleksibel lah semua daripada kucing sampai lah kepada politik. Orang kata. Baik, Syuhaimi. saya. Jadi kadang-kadang untungnya kalau kita pergi ke seminar ataupun yang biasa, ada yang tak dapat dirakam. Tapi kali ini kita dapat melihat kembali rakaman itu. Boleh tengok ulang kaji bila-bila masa. Okey, anda lebih suka yang eksklusif, lebih kelompok yang terhad ataupun ramai-ramai? Kadang-kadang satu webinar tu sampai 1,000 orang pun ada. 1,000 orang kan? Ataupun anda lebih suka yang spesifik, yang tertutup 40 orang supaya dilatih betul-betul untuk dapatkan ilmu tu? Okey, dia bergantung apa yang kita nak. Sebab kita kena faham konsep webinar. Webinar ni ada pelbagai. Dia sebenarnya dia mungkin boleh jadi simposium, dia mungkin boleh jadi forum, dia mungkin boleh jadi latihan atas talian. So kalau kita join tu lebih kepada simposium atau forum, kita kena terima bahawa dia akan mengajar kita kongsi idea pada peringkat yang high level sahaja. Contohnya mungkin kita dah ada sedikit maklumat. Saya bagi contohnya kalau tentang return to work, kembali bekerja selepas PKP kan. So company A dia akan share mungkin 30 minit dia buat macam ni. Company B macam ni, company C macam ni. So kita akan fikir macam mana kita nak buat untuk syarikat kita pula. Tu very high level.
Tapi kalau yang ada juga yang berbayar ataupun yang tak berbayar tapi dia lebih spesifik. Mungkin 20 orang, 15 orang yang mana interaksi tu lebih walaupun tak ada human touch macam kita attend latihan biasa, tapi setidak-tidaknya kita lebih berinteraksi. Kalau simposium besar, kadang-kadang ada aplikasi tertentu yang mana kita tak boleh dilihat. Kita cuma boleh melihat. Kan? So bergantung apa kita nak. Macam saya cakap tadi, saya pukul rata ada yang saya masuk yang untuk dapat knowledge high level, ada juga latihan yang very spesifik yang mana saya boleh dapat knowledge tu dengan lebih detail. Tapi nampak gayanya kan, Cik Suhaimi ni lebih suka tanya soalan dalam webinar ni. Peserta yang aktif ni mesti interaktif. Interaktif. Tapi kalau kita nak orang kata wrap up lah, secara amnya lah saya. walaupun tiada sentuhan manusia, dan anda pun dah memang biasa dengan memberi latihan atas talian dan secara live mana satu menjadi pilihan anda? Okey, kalau dari satu dia bergantung dari topik yang kita nak buat. Ada simple topik boleh buat online. Tapi as a person, right? As a person, orang yang terlibat dalam dunia latihan juga dalam masa yang sama, pengamal sumber manusia, tak banyak sikit kalau orang nak cakap saya old school pun cakap lah. Saya lebih prefer ada face to face sebab ada sesuatu yang kita kehilangan di situ. Yang mana kita hilang eye contact, kita hilang jiwa dia tu hilang. Jiwa dia tu tak ada. Aura tu penting sebab bila berada dengan tuan guru ke depan tu, dia punya mendidik pelbagai aspek lah supaya dapat sopan santun, bertanya semua. Kita sama berbincang tapi kita nak dengar apa pula reaksi penganjur. Apakah ini hanya dalam aspek kos mereka jimat ke ataupun apa yang dicari pada masa depan? Ini sebuah perkongsian. Silakan. Webinar merupakan satu strategi yang mengetengahkan nilai produk atau perkhidmatan anda secara verbal dan juga secara audio dan visual. Melalui interaksi webinar juga anda boleh memberikan kemenangan mikro, kemenangan kecil seperti berkongsi e-book ataupun apa-apa hadiah small free gift yang lain. Webinar adalah antara strategi yang sangat memberikan high conversion dari segi jualan. Penganjur dapat menjimatkan kos kerana tidak perlu terlalu banyak berbelanja seperti membayar sewa dewan seminar, menyediakan makanan dan kos lain-lain. Sekiranya ada kos pun, ia adalah untuk mendapatkan kemudahan webinar itu sendiri. Seperti contoh untuk menambah peserta atau masa dalam satu webinar. Penganjuran seminar terus berkembang juga dalam keadaan norma baru dengan menggunakan teknik-teknik dan aplikasi terkini. Dan pelbagai aplikasi telah dibangunkan dalam menjayakan penganjuran seminar atau webinar yang dia lebih dikenali dengan keadaan situasi norma baru ketika COVID. Inilah dia norma baru kita ya. Dan kalau saya nak kongsikan sedikit statistik, kalau Encik Suhaimi kalau gunakan pelantar, selalunya Encik Suhaimi gunakan pelantar yang mana satu? Zoom, Microsoft Teams dan mana satu? Kalau benda tu banyak latihan yang lebih kecil, biasanya MS Team dah cukup baik. Tapi saya suka Google sebenarnya, dia lebih stabil dan dia punya background lebih elok, dia punya gambar lebih stabil lah, lebih cantik. Bagaimana pula dengan pelantar Zoom? Jarang pakai dan biasanya Zoom ni dia bagi kita 45 minit kecuali kita register. Kalau kita register dan berbayar, kita akan dapat lebih daripada tu. Kalau tidak, kalau kita sendiri buka ataupun kawan sendiri organize, certain ataupun ada kawan-kawan dalam bidang tertentu organize untuk share, dia limited ke 45 minit kecuali kita berbayar. Betul. Zoom tu sendiri. Saya rasa webinar ni membuka peluang kepada tempatan contohnya untuk dia naik ke peringkat antarabangsa. Tepat sekali. Kalau dulu kita perlu hantar NAS untuk bersidang di Amerika contohnya. Tapi mahal sangat. First class tapi tiket. sekarang kita berhimpun dan contohnya macam Malaysia jadi tuan rumah buat pertama kalinya APEC 2020. Kita berhimpun di tempat yang sama, 8 rentas bangsa yang berbeza tapi centralized hanya di Malaysia. Jadi ini bukti bahawa kita mampu untuk kembangkan lagi potensi. Nak berniaga ke ataupun nak potensikan diri nak. Kadang-kadang medium agak terhad kan kalau kita pergi bersemuka. Tapi yang ni yang terbaik. Kita dapat himpunkan semua dunia di satu titik yang sama. Dan jangan gusar kerana kalau anda membuat investment dalam pelantar-pelantar seperti ini adalah orang kata way forward into the future. Kalau kita biasa dengan pelantar Zoom kali ini evaluasinya ya untuk market capitalization 48.8 bilion. Zoom kini lebih besar dari 7
company penerbangan di dunia. Inilah dia alaf baru kita, norma baru Itu kita. dia. Terus Jadi, menimba ilmu. Ya. Yang penting ilmu tu tetap berkembang maju. Apa pun terima kasih untuk Syekh Ahmad Syuaimi. Sama-sama Fitri, Daripada sama-sama Nas. peminat dunia politik kepada peminat kucing, semua Gambar jadi. pun jadi. Saya suka orang yang cinta ilmu ni. Betul, Sebab betul. dihargai semua ilmu yang wujud dalam kehidupannya. Tuan Encik Syuaimi terus maju jaya dan terus menimba InsyaAllah. ilmu insya-Allah ya. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Itu dia. Dalam kita berceloteh, kita lupa pula Encik Syuaimi kita masih ada di sana. Ya. Okey, itulah dia webinar tu macam tu lah. Kadang kita terlupa kamera masih lagi. Kamera masih on. Okey. Kalau audio masih on, jangan kasih malu ya. Jangan lupa pantau semuanya. Okey, itu dia dunia di sebalik webinar.